Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh murid-murid. Okay, insyaAllah hari ini kita akan masuk pelajaran kelima iaitu imbuhan awalan peng dan meng. Okay, murid-murid boleh rujuk buku teks Jawi muka surat 37. Okay, apa yang murid boleh dapat daripada pembelajaran ini adalah, okay, yang pertama adalah membaca perkataan yang berimbuhan awalan peng dan meng dengan betul. Kedua, menulis perkataan yang berimbuhan awalan peng dan meng dengan betul. Ketiga, menyenaraikan perkataan yang berimbuhan awalan peng dan meng dengan betul. Okey, untuk imbuhan awalan peng dan meng ni, okey, pertamanya kita akan fokuskan kepada huruf alif terlebih dahulu. Okey, dia terbahagi kepada 3 pecahan dekat sini. Okey. Bukan 3 pecahan, 2 pecahan. Okey, yang pertama adalah kata dasar berawalan huruf alif. Okey, kata dasar yang berawalan dengan huruf alif ni terbahagi kepada 2 pula, iaitu sama ada dikekalkan huruf alif ataupun digugurkan huruf alif. Okey, yang kedua adalah kata dasar bukan berawalan huruf alif. Okey, maksudnya dia bukan bermula dengan huruf alif. Okey. Ini yang kedua. Kita boleh fokus kat sini imbuhan awalan peng dan meng bagi huruf alif ada 2, iaitu kata dasar berawalan dengan huruf alif, kata dasar bukan berawalan dengan huruf alif. Bagi kata dasar yang berawalan dengan huruf alif, dia ada 2 pecahan. Pertama adalah sama ada dikekalkan huruf alif, yang kedua adalah sama ada digugurkan huruf alif. Kita tengok pula. Untuk yang dikekalkan huruf alif, iaitu bila mana dia menerima suku kata terbuka. Dia bila kekal huruf alif, maksudnya dalam penulisan tu kita perlu kekalkan huruf alif bila mana suku kata itu dia menerima suku kata terbuka. Manakala bagi gugur huruf alif pula, dia ada terbagi kepada 3. Sama ada A suku kata tertutup, digugurkan, maksudnya dalam penulisan tu kita perlu gugurkan huruf alif bila mana huruf A pada ejaan Rumi dalam suku kata tertutup, ataupun I atau I taling tertutup, ataupun U atau O tertutup. Dan manakala kata dasar bukan berawalan huruf alif, dia tidak berubah. Kita akan belajar lebih lanjut. Murid-murid boleh buka muka surat seterusnya. Unit pertama. Kita masuk dulu unit pertama. Boleh baca bersama. Baca dan fahami. Kata dasar yang bermula dengan huruf alif pada bunyi vokal tunggal hendaklah dikekalkan huruf alif apabila menerima imbuhan peng dan meng. Faham tak kat sini apa yang dikatakan? Kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maksudnya perkataan tu dia bermula dengan huruf alif pada bunyi vokal tunggal. Vokal tunggal kat sini maksudnya dia huruf vokal A tu, huruf vokal A ni dia tak menerima apa-apa huruf konsonan. Maksudnya vokal tunggal ni bunyi dia A. Dia bukan bunyi ba atau ta, sa, ja, tak. Dia bunyi dia A. Murid-murid akan tengok, kita akan tengok sama-sama lepas ni. Bila dia terima bunyi vokal tunggal, maka kita kena kekalkan huruf alif. Ustazah terangkan sini. Semula, Ustazah kecilkan sikit. Kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Huruf alif tu mestilah bunyi vokal tunggal. Bunyi vokal tunggal tu adalah bunyi dia A. Bunyi dia A. Bukan bata saja. Bukan. Bunyi tunggal hendaklah dikekalkan. Perlu kekalkan alif pada penulisan Jawi apabila menerima imbuhan peng dengan meng. Contoh. Macam mana kita nak tahu dia itu adalah vokal tunggal ataupun tidak? Contoh, tengok kat bawah ni. Kata dasar dia asuh, aja, alas, asah. Semua A. Betul tak? Dia bukan basuh, bukan baja, bukan balas, bukan basah. Kalau ba tu dia maksudnya dia berapit dengan huruf konsonan. Dia kepit dengan huruf konsonan. Tapi vokal tunggal ni dia satu-satu saja, dia seorang.
Okay, dia tak ada bunyi ba, tapi dia bunyi a. Dia bunyi a je semua. Okay, imbuhan, okay, dia akan menerima imbuhan peng dengan meng. Okay, cuba kita masukkan peng dengan meng pada perkataan dasar asah, ajar, alas dengan asah. Okay, contoh pengasuh. Pengasuh. Meng pula. Mengasuh. Dia akan jadi mengasuh. Pengasuh. Okay. Ajar. Ajar. Pengajar. Mana pengajar. Bunyi dia akan jadi pengajar. Mengajar. Bunyi dia akan jadi mengajar. Okay. Manakala alas. Kita masukkan bunyi alas. Alas. Pengalas. Mengalas. Bila kita gabungkan bunyi dia jadi pengalas, mengalas. Okey, asah. Pengasah. Mengasah. Bunyi dia akan jadi pengasah, mengasah. Okey. Seterusnya. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ustaz tak nak banyak-banyak, nanti murid-murid susah nak faham. Okey, untuk sebagai latihan, okey, murid-murid boleh buka muka surat 39. Okay, Ustazah nak murid-murid baca petikan ini terlebih dahulu. Baca petikan di bawah. Okay, boleh baca arahan dekat atas. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab semua soalan berdasarkan petikan berikut. Okay, dia dah bagi petikan tu. Okay, murid-murid baca sendiri ya. Baca sendiri. Kemudian boleh jawab soalan di belakang. Okay. Soalan pada muka surat 40. Okay, jawab soalan berikut dalam buku latihan. Ada 5 soalan subjektif. Okey, itu yang pertama. Itu latihan pertama. Latihan yang kedua, jauhikan secara lisan. Okey, dia suruh jauhi secara lisan, tapi Ustazah nak murid-murid jauhikan secara bertulis lah. Tulis dekat dalam buku. Maksudnya kamu ada 2 latihan, iaitu yang pertama atas tu soalan berdasarkan petikan. Yang kedua adalah jauhikan. Okey. Itu sahaja latihan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, bagi murid-murid yang tidak faham, boleh mesej Ustazah secara personal dekat Telegram Ustazah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.